Bismillah, bismillah, bismillah. Walhamdulillah, walhamdulillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa seperti mana difardukan ke atas orang-orang terdahulu berpuasa. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini, pada 3 Ramadan, kita direzekikan oleh Allah SWT untuk kita berada dalam gerbang Ramadan pada tahun 1433 Hijrah. Bagaimana keadaan kita? Bagaimana keadaan kita pada tahun ini? 1443 tahun kita berada jauh dengan Nabi Muhammad SAW. 1443 tahun kita jauh daripada Nabi Muhammad SAW. Dan kita umat Nabi Muhammad SAW direzekikan untuk bertemu dengan Ramadan dalam keadaan kita bertemu dengan pandemik coronavirus yang kita hadapi dalam 2-3 tahun hingga ke saat ini. Ada di kalangan kita yang sakit, ada di kalangan kita yang telah kembali ke rahmatullah dan pelbagai keadaan ekonomi yang kita hadapi. Dengan rezeki Ramadan yang kita temu pada tahun ini, kita gunakan sungguh-sungguh untuk diri kita, untuk masyarakat kita, keluarga kita, untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum tu, sahabat-sahabat, para penonton FB Live, kita sama-sama share link di FB Live MAS untuk kita sama-sama dapat manfaat, untuk sama-sama kita dapat berkat dalam majlis ilmu ini, tazkirah santai yang dimulakan pada hari ini, pada hari Selasa dan juga hari Khamis. Pada setiap minggu, untuk tazkirah santai ini bertemu dengan pegawai-pegawai MAS untuk kita dengar tentang tazkirah Ramadan. Tajuk kita pada hari ini iaitu Ramadan yang sia-sia. Awal tajuk kita tahun ni, Ramadan yang sia-sia. Apa maksud Ramadan yang sia-sia? Ramadan yang sia-sia adalah Ramadan yang diabaikan, Ramadan yang dilepaskan peluangnya, Ramadan yang tidak dimanfaatkan walaupun sedetik nikmat Ramadan tu untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pada hari Sabtu yang lepas ni, kita rasa gembira sangat. Kita gembira sangat, tuan-tuan, apabila kita masuk Ramadan. Kita dengar orang pasang lagu, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Itu seronok kita, terujarnya kita untuk bertemu dengan Ramadan. Kita pada hari Sabtu tu, kita sujud syukur. Sujud syukur, doa kita, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak mengabaikan doanya. Allah memakbulkan doa hamba-hambanya yang dapat masuk kepada bulan Ramadan. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbalik tajuk kita Ramadan yang sia-sia ni, ada ke Ustaz orang yang sia-siakan Ramadannya? Ada tak? Sahabat FB boleh komen ke bawah kalau ada. Ada yang sia-siakan dengan keadaan bila masuk Ramadan, dah bulan puasa ke? Alah, tak dapat pergi kedai mamak, tak dapat pergi minum, tak dapat makan, sebagainya. Dia rasa macam tak ada apa-apa. Rasa macam menyusahkan dirinya. Ada yang macam tu, tuan-tuan. Mungkin kita pernah dengar geng plastik hitam. Digunakan keadaan tersebut untuk melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana mereka tidak tahu nilai. Mereka tidak tahu nilai betapa bernilainya Ramadan tu bagi seorang hamba Allah. Bagi mereka yang hatinya rasa sempit, hatinya yang rasa gelisah, hati yang rasa penuh dengan dosa, hati yang rasa ingin mohon taubat kepada Allah Ta'ala, akan gunakan sebaik-baiknya bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan, apa yang kita perlu buat
bagi mereka yang mengabaikan nikmat Ramadan ni, kita kena usaha bantu. Tuan-tuan, kita kena usaha bantu kawan-kawan kita yang mengabaikan Ramadan ni, kita kena bantu mereka. Macam mana kita nak bantu? Macam ni kita buat tazkirah ni, yang Maiz buat ni, ataupun sahabat-sahabat lain buat dekat mana-mana tempat, dengan pelbagai platform yang ada zaman sekarang ni. Kita usahakan, kita ada FB, kita ada TikTok, kita ada WhatsApp Messenger, apa sebagainya, kita sebarkan, kita meriahkan Ramadan ni dengan pesanan-pesanan untuk kita kembali dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan sekadar berpuasa, tetapi kita mengajak kawan kita, ahli rumah kita, untuk kita usaha ambil peluang Ramadan ni, jangan disia-siakan. Bagaimana pula satu golongan yang lain? Golongan yang lain pula, mereka menyia-nyiakan Ramadan ni dengan, tak apa, kita puasa je. Puasa, kita taklid je, kita puasa je. Orang buka puasa, kita buka puasa. Tapi hati ni rasa malas lah. Buka puasa memang tak malas lah. Contoh sahur. Sahur tu, tak apalah. Boleh puasa ni, pas sahur pun tak apa. Janji kita tak makan. Rasa malas itu membaluti naluri, membaluti jiwa raga. Semua malas. Solat pun malas. Puasa tapi tak solat. Tarawih tak pergi, sebagainya. Dia rasa malas. Dia tahu nikmat Ramadan tersebut, tapi mereka melepaskan, membiarkan ia berlalu. Itu salah satu contoh Ramadan yang sia-sia. Dia tunggu untuk raya. Raya kita raya. Itu bulan yang tahu nilai, tetapi mereka tidak rebut. Satu golongan lagi bagaimana? Satu golongan lagi mereka berpuasa, mereka solat, mereka bayar zakat fitrah sebagainya. Tetapi hati mereka tidak terkesan apa-apa. Hati mereka tidak terkesan apa-apa. Kenapa tak terkesan, tuan-tuan? Kenapa tak terkesan? Umpamanya mereka berzikir, mereka solat, tapi perangai tidak berubah. Itu salah satu contoh yang menjadikan Ramadan itu tidak menjadi sempurna. Ramadan itu tidak menjadi sempurna. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju', wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar." Maksudnya, boleh jadi orang yang berpuasa itu tidak mendapat apa-apa daripada puasanya, melainkan apa, tuan-tuan? Melainkan lapar. Dan boleh jadi orang yang berqiyam itu, yang bangun malam itu, tidak mendapat apa-apa daripada qiyamnya, melainkan hanya berjaga malam saja. Penat berjaga malam saja. Habis tu, Ustaz, macam mana? Kalau macam tu tak payah solat ke? Tak payah puasa ke? Bukan. Mereka yang solat, mereka yang berpuasa, tapi menjadi sia-sia sebab lantaran daripada tingkah laku buruk yang tidak ditinggalkan. Contohnya, kata-kata kesat tidak ditinggalkan. Kata-kata yang buruk tidak ditinggalkan. Kata-kata dusta tidak ditinggalkan. Kata-kata yang lalai tidak ditinggalkan. Kata-kata yang lucah tidak ditinggalkan. Benda itu menjadi satu hambatan kepada puasa mereka. Berpuasa, sah puasanya, tetapi amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala lantaran maksiat-maksiat yang tidak ditinggalkan. Maka bukan puasa itu yang perlu ditinggalkan, tetapi pantangnya perlu ditinggalkan, iaitu kata-kata kesat, kata-kata keji perlu ditinggalkan. Bagaimana pula orang yang bangun malam tapi sia-sia? Dia bangun malam, dia solat, tapi benda tu bukan sebab lillahi ta'ala, dengan sebab riak. Dengan zaman sekarang ni sebab apa? Sebab nak buat konten TikTok. Nak buat konten dan sebagainya. Benda itu perlu ditinggalkan supaya ia tidak menjadi sia-sia. Itulah yang kita maksudkan bahawasanya
Jangan kita jadikan Ramadan kita pada tahun ini sebagai Ramadan yang sia-sia. Jadi apa yang kita perlu buat? Apa yang kita perlu buat para penonton yang dirahmati Allah sekalian? Pada zaman sekarang ini, kita berbalik kepada apa yang disebutkan, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 183 tadi. Objektif puasa ni adalah untuk kita ni menjadi orang yang bertakwa. Diri saya nak jadi orang yang bertakwa, tuan-tuan nak jadi orang yang takwa, ibu-ibu nak jadi ibu yang bertakwa, dan semuanya ingin menjadi orang yang bertakwa. Jadi Allah Ta'ala telah gunakan, Allah telah beri kita Ramadan pada tahun ini satu lagi peluang untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, kan kita boleh buat solat tu pada tahun-tahun bulan-bulan lain pun. Kenapa nak bulan puasa nak banyak? Ya, bulan ini bulan yang telah dianugerahkan kepada kita untuk kita merebut pahala-pahala yang berlipat kali ganda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kita usaha untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita mestilah perbanyakkan amal ibadat kita. Siapa yang perlu nak dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita lah. Kita. Tuan-tuan, kita lalu musim Covid, bagaimana kita dalam keadaan susah. Bagaimana keadaan kita ini diuji dengan kesihatan, diuji dengan kematian, disempitkan dada kita ni dengan kesusahan sebagai ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, bagaimana kita nak hadapi terusnya adalah dengan kita lalui Ramadan ini, kita usahakan, kita dambakan kebergantungan kita tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa kesempitan kita tu tak ada orang lain yang dapat memahaminya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sakitnya kita tu kehilangan orang yang tersayang, tak ada orang lain yang dapat rasa melainkan Allah Taala yang Maha mengetahui. Jadi kita gunakan Ramadan pada tahun ini, kita jangan sia-siakan, kita dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang kata, apa perlu Ramadan buat diriku? Apa perlu Ramadan buat diriku? Siapa yang perlukan Ramadan? Kita, tuan-tuan. Kita, tuan-tuan, kita perlukan Ramadan. Mereka yang nak bertaubat, mereka perlukan gunakan peluang Ramadan ini. Mereka yang hatinya rasa gelisah, ada duit banyak pun rasa tidak tenang, ada rumah yang besar pun tidak tenang. Lantaran apa? Lantaran dosa. Ada orang banyak zikirnya, tapi dia mengadu, saya dah buat banyak kali Ustaz, tapi hati saya tak tenang. Ya, kita cek balik diri kita, ada tak maksiat-maksiat, dosa-dosa yang kita belum kita tinggalkan. Umpama orang yang sakit, tuan, orang yang sakit, doktor dah bagi ubat, ini sekian ubat makan. Tapi pantangnya sekian-sekian, jangan makan sekian-sekian sebagainya. Ya, makan ubat dimakan, tetapi sakit terus berterusan lantaran pantang yang tidak dijaga. Begitu juga kita dah ada Ramadan, kita solat tarawih, kita sembahyang sebagainya, puasa, tapi kata-kata kita kena jaga. Zaman sekarang bukan kata-kata sekadar lisan, kata-kata kita di komen, di ruangan komen, kita kecam orang sana, kecam orang sini, semua benda kita nak join viralkan, kita istilahnya kita nak ride trending sekali. Adakah itu yang kita mahu? Adakah itu yang kita mahu? Hati yang sempit, kita hati sempit, kita mesti dekat dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan lapangkan hati kita, tuan-tuan. Kumpulan yang nak keluar daripada maksiat, mereka yang nak keluar daripada maksiat, inilah masanya. Khususnya kita di Majlis Agama Islam Selangor, kita menyantuni asnaf ar-riqab, kumpulan yang melakukan maksiat dan mereka ingin kembali kepada Allah SWT, namun perlu dibimbing. Jadilah bulan Ramadan ini kita gunakan kesempatan bulan Ramadan ini untuk kita tinggalkan dengan suasana yang kita ada pada bulan Ramadan ini, untuk kita dekat dengan Allah SWT. Mudah-mudahan dengan segala maksiat yang kita tinggalkan, segala dosa yang kita tinggalkan, Allah Ta'ala akan anugerahkan kita dengan takwa.
Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dengan Ramadan yang ada pada kita hari ini, kita perbanyakkan amalan-amalan sebagai platform kita, sebagai usaha kita untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya kita khusus amalan yang ada pada bulan Ramadan, contohnya solat sunat tarawih. Ya, dia adalah solat sunat. Tetapi ada satu package yang diberikan oleh Allah dalam bulan Ramadan. Hanya bulan Ramadan untuk kita lakukan dan kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada dalam bulan-bulan yang lain, tuan-tuan. Apa lagi, tuan-tuan? Kita banyakkan sedekah. Sedekah pada bulan Ramadan. Kalau di MAIS, tuan-tuan boleh bersedekah dengan MAIS di fpx mais.gov.my. Jadi tuan klik dekat situ, tuan boleh buat sedekah secara harian, boleh bila-bila pun boleh. Bukan sekadar pada bulan Ramadan, tapi luar Ramadan boleh. Apa yang kita nak sebut di sini, bagaimana kita nak ambil peluang. Nak ambil peluang untuk kita berinfak. Berinfak dengan sesiapa sahaja, tetapi yang paling penting dengan medium yang kita ada di Majlis Agama Islam Selangor, tuan boleh berinfak. Juga tuan jangan lupa untuk kita melaksanakan tanggungjawab kita, iaitu zakat fitrah. Tuan-tuan boleh pergi ke fpx.zakatselangor.com.my. Dekat situ boleh bayar zakat fitrah. RM7 ada, RM14 ada dan RM21 berdasarkan jenis beras yang kita makan. Apa yang dimasukkan di sini bahawasanya bulan Ramadan ni ada satu madrasah. Ada satu madrasah ataupun tempat latihan diri kita. Diri tuan-tuan, diri saya sendiri. Ya, kita tahu dosa kita masing-masing. Kita tidak buka dosa kita. Kalau Allah Ta'ala buka aib tu, semua orang kita ni akan malu, tuan-tuan. Apatah lagi yang bercakap ni. Betapa banyak dosa kita. Betapa banyak tanggungjawab yang kita culaskan. Betapa banyak kelalaian kita. Jadi, bulan Ramadan ini, kita gunakan kesempatan amalan-amalan ini, iktikaf, membantu orang, menjamu orang, berbuka puasa sebagainya. Di satu-satu bulannya yang kita dekat dengan Allah SWT dengan amalan yang pelbagai, masa kita perlu dirancang baik-baik, ya. Kalau orang tu bekerjanya waktu siang, malamnya agak senggang masanya, dia boleh datang ke masjid. Kalau dia kerja shift malam, kawan-kawan abang-abang kita, kakak-kakak kita yang kerja kilang, ya, yang shift malam. Macam mana Ustaz? Kami kerja malam. Macam mana? Itulah yang kita perlu usahakan. Kita gunakan segala kesempatan di ruang yang ada. Ya, malam bekerja, kat situ mungkin ada waktu rehat yang kita boleh gunakan untuk solat sunat tarawih sebentar. Ataupun sebelum kita balik tersebut, belum lagi subuh lagi, boleh kita gunakan. Abang-abang polis kita yang bekerja ronda waktu malam, sambil bawa kereta boleh berzikir, boleh selawat. Kita jangan cari alasan, tapi kita cari peluang. Apa saja untuk kita beramal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hakikat takwa. Kita cerita tentang hakikat takwa. Takwa ni adalah perisai bagi umat Islam, bagi orang yang beriman. Sebab ending puasa tadi tu untuk takwa. Jadi bagi orang yang tahu nilai puasa, nilai Ramadan ni peluang untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana disebutkan dalam kisah antara Saidina Umar dan juga sahabatnya, iaitu Saidina Umar bin Ka'ab. Kita ditanyakan bagaimana, apa hakikat takwa. Amma salakta tariqan dzaka syaukin. Ubay bin Ka'ab berkata, pernahkah kamu, wahai Amirul Mukminin, berjalan di jalan yang banyak onak dan duri? Ini perbualan di antara Saidina Umar dan juga Ubay bin Ka'ab. Pernahkah kamu, wahai Amirul Mukminin, berjalan di jalan yang banyak onak dan duri? Kalau kita di Malaysia ni, kadang kita bawa kereta kan. Kita bawa kereta, ada paku ke, ada lubang ke di tengah jalan kan. Tuan lalu, kalau dia lalu highway tak apalah.
Tapi kalau tuan lalu dekat jalan yang banyak lubang-lubang, kereta kita pun kereta baru beli. Baru beli, sorry. Jadi dia kata dia berhati-hati. Kata Ubay, "Fama amalta, apa yang kamu buat? Apa yang kamu buat apabila berjalan tempat yang berduri?" Kata Sayyidina Umar, "Tashammarta wa hazartu. Tashammarta wa hazartu." Aku akan jalan berwaspada dan bersungguh-sungguh supaya aku tidak terpijak dengan duri. Jadi jawab Ubay, "Fadzaka taqwa." Itulah hakikat takwa. Maksudnya kita dalam perjalanan hidup ini adalah kita berhati-hati. Kita berhati-hati. Confirm lah benda yang salah, benda yang tak boleh buat, kita jangan buat. Dosa besar kan. Contohnya minum arak, berzina, sebagainya, kita kena jauhkan. Kalau dalam konteks bulan Ramadan ini, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa. Allah Ta'ala sebut jangan minum, jangan makan. Pada siang hari, jangan kita buat. Jangan kita buat. Kalau buat juga, benda itu jadi dosa. Jadi dosa. Seterusnya, kita katakan kita jaga semua tersebut. Kita jaga semua itu, kita tak makan, tak minum pada siang hari. Tapi perkara-perkara lain yang boleh merosakkan puasa, turut kita kena jaga. Contohnya kita mengumpat, melaga-lagakan orang. Tak kisahlah kalau zaman sekarang ni kita melaga-lagakan dekat trending ke mana ke, kat komen-komen ke, kurangkan ataupun jangan buat langsung lah dalam bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan bila kita dah terbiasa tidak buat benda tersebut dalam bulan Ramadan, mudah-mudahan pada bulan Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah seterusnya, kita dapat tinggalkan langsung. Badan kita ataupun jiwa kita akan rasa perkara tersebut tidak enak pada diri kita. Jika kita dah biasa buat benda, kita dah mulazamah, kita dah lazimi kebiasaan pantang larang dalam bulan Ramadan ini, insya-Allah tuan-tuan, kita akan dapat biasakan hati kita, jiwa kita dapat rasa, dia akan ada sense. Dia akan rasa kalau benda tu dulu kita rasa seronok buat, kita mengutuk orang. Tapi bila kita dapat jaga benda tu pada bulan Ramadan, kita tinggalkan, kita dah tak kita tak jadi sangat keyboard warriors and apa istilahnya tu. Jiwa kita ni bila habis nanti kita akan rasa macam tak bagus lah, tak elok lah untuk kita buat benda tu. Nampak kat situ ada rasa kenikmatan, rasa Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala tu bagi pada diri kita. Bila kita berjaya meninggalkan kelazatan perkara-perkara maksiat tersebut. Apatah lagi benda yang boleh buat, tapi bila benda tu selalu kita buat, benda tu jadi lalai. Contohnya bila kita berborak, sampaikan lupa tanggungjawab kita, kita membeli tu boleh. Tapi oleh sebab kita sekarang mudah membeli kan, kita beli je dekat online. Dengan keadaan itu kita dah tahu bahawasanya membeli, menjual tu boleh, tapi kena ada batasnya. Jangan sampai perkara yang tidak perlu dibeli. Kat situ ada konsep untuk kita gunakan duit kita tu, kita gunakan untuk membantu orang lain. Oh, duit aku ada sekian banyak ni. Apa kata aku bagi sikit dekat orang lain. Kat situ dah ada common sense untuk kita menjaga ahli keluarga kita, common sense untuk kita menjaga jiran-jiran kita dan masyarakat kita. Apatah lagi bila satu masyarakat itu telah terdidik dengan Ramadan, cukup indah tuan-tuan. Khususnya kita di negeri Selangor ni, mudah-mudahan dengan semua orang terdidik dengan akhlak bulan Ramadan, kita akan lebih lagi terdidik pada bulan seterusnya hinggalah pada Ramadan yang akan datang. Balatun of jadi satu negeri yang berkat, insya-Allah. Selangor ni dan juga negeri lain, khususnya Malaysia, kita akan menjadi negeri yang berkat apabila madrasah Ramadan itu dihayati bukan sekadar daripada individu, tapi oleh pasangan suami isteri, keluarga, masyarakat dan seterusnya negara.
Tuan tengok, lihat bagaimana puasa ini cantik, bagaimana Allah Ta'ala sendiri akan ganjari pahalanya kepada orang yang berpuasa tersebut. Kalau tuan lihat kalau zakat kita ada pusat zakatnya, kalau ibadah solat kita ada institusi masjid, haji ada institusi haji dan sebagainya. Puasa ni dia tak ada institusi puasa. Tangkap orang tak puasa ada. Okey. Jadi kat situ puasa ni satu madrasah yang Allah Ta'ala bagi pada kita untuk kita jadi orang yang bertakwa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita berpuasa, kita tak nak kita jadikan puasa ini kita sia-sia. Kita tahu bahawasanya puasa kita ni adalah salah satu daripada rukun Islam. Kita sebagai umat Islam, kita tahu dengan kita berusaha sungguh-sungguh, kita jaga puasa kita, dan kita tahu kita dalam bulan puasa ni kita banyak solat. Bagi kita banyak solat, dan dalam solat kita banyak kali syahadah ya tuan-tuan. Kita di Majlis Agama Islam juga disebut syahadah ni, kita di Majlis Agama Islam Selangor adalah kita menguruskan pendaftaran pengislaman tuan-tuan. Kita di Selangor ada 34 pusat pendaftaran pengislaman. Kita ada 9 daerah pejabat agama. Kita ada masjid-masjid terpilih di setiap daerah tuan-tuan yang mendaftarkan pengislaman, dan juga NGO untuk mendaftarkan pengislaman. Jadi dengan kita syahadahkan ni, nikmat syahadah yang Allah Ta'ala beri ni, mudah-mudahan kita dapat sebarkan kepada kawan-kawan kita. Kita sebarkan keindahan Islam. Kita viralkan, viral bahasa zaman sekarang, viralkan keindahan Islam tersebut kepada kawan-kawan kita di negara kita. Mudah-mudahan dengan kita bersama-sama, mereka juga mendapat nikmat Ramadan. Kita nak ke kawan kita yang mungkin kita nampak, minta maaf kami makan sebab kami non-Muslim. Kita nak satu masa nanti tahun depan dia sama-sama dengan kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala sebarkan nikmat Ramadan tu kepada kawan-kawan kita yang lain. Jadi dengan syahadahnya rukun Islam kita, dengan solat yang kita dirikan khususnya dengan pada bulan Ramadan ini, dan zakat, jangan kita lupa zakat. Jadi 4 rukun Islam ni, syahadah, solat, puasa, zakat ni kita buat bulan Ramadan ni. Haji tu ialah kita tunggu giliran. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan agensi-agensi yang berurusan dengan haji ni dapat membantulah. Sebenarnya kerajaan kita dapat membantu menguruskan, dipermudahkan urusan kita untuk pergi menunaikan haji. Mudah-mudahan dah 2 tahun dah tak dapat pergi haji ya. Mudah-mudahan, rindu tak? Rindu kita kepada Masjidil Haram. Itu jugalah Allah Ta'ala jadikan Ramadan ini sebagai kasih sayang daripada pencipta kita, Allah SWT, kepada kita hamba-hambanya. Siapa kita? Hamba-hambanya. Kita sambut rindu Allah Ta'ala itu dengan kita gunakan sebaik mungkin untuk kita dekat dengan Allah Ta'ala. Untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita untuk pergi menunaikan haji pada masa yang ditetapkan nanti, insya-Allah. Jadi sama-sama kita angkat tangan, kita menadah tangan kita pada waktu yang baik, bulan yang baik ni, sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada bulan Ramadan ini Kau pilih kami Allah untuk berada di dalamnya ya Allah. Bantulah kami Allah untuk kami berusaha untuk kami dekat padamu ya Allah. Untuk kami dekat dengan padamu ya Allah. Untuk kami dekat dengan padamu ya Allah. Dan mudah-mudahan nanti kami kembali kepadamu ya Allah dengan pengakhiran yang baik di sisimu ya Allah. Dengan pengakhiran yang baik di sisimu ya Allah. Dengan pengakhiran yang baik di sisimu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, andai kami melakukan silap, dosa, kelalaian, kealpaan, bantulah kami ya Allah. Bantulah kami ya Allah untuk kami kembali kepadamu ya Allah. Jangan biarkan kami berputus asa ya Allah. Jangan biarkan kami berputus asa ya Allah. Jangan Kau biarkan kami berputus asa untuk kami kembali kepadamu ya Allah. Biarkanlah makhlukmu iaitu iblis berputus asa daripada
menghasut kami untuk pergi ke jalan yang sesat, ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah ibu bapa kami, berkatilah ahli keluarga kami, berkatilah umat Islam di seluruh dunia, ya Allah, ya Tuhan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Kita jumpa pada hari Khamis ini bersama dengan pentazkirah yang seterusnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.